اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara melangkah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati mengkaribkan jadi dia mencari juara melihat yang murni ibadah ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami, kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh wahai dunia, kami sudah bersedia menolak langkah yang penuh bermakna dengan keazaman dan bela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Ikhlas bersatu hati berimpian jadi realita, jadi juara
ikhlasnya ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okey, demikian tadi kita punya alunan suara Asma Al-Husna dan juga lagu Suara Ikhlas. Okey, baiklah. Jadi kita ke agenda yang seterusnya. Tanpa saya melengahkan masa, ingin saya menjemput dan mempersilakan kita punya speaker kita pada pagi ini. Encik Husaini bin Muhammad Ali, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua sihat lah. Okey, alhamdulillah, buat julung-julung kalinya kita akan mengadakan program career induction. Career induction program sebenarnya career ni kursus wajib kepada semua rakan niaga baru. Tapi setelah bincang dengan kita punya tim BDE, secara amnya kita tak nak ambil masa terlalu lama untuk rakan niaga baru khasnya untuk dapatkan program ni, dan kita nak, kalau boleh kita nak rakan niaga kita yang join dengan kita boleh terus buat bisnes kan, tak payah nak tunggu ikhtisas buat program CIP ataupun career induction program tu secara bersama. Jadi kita cuba buat secara atas talian, kita bahagikan kepada 4 modul. InsyaAllah kita cuba buat 3 setiap minggu. Mungkin untuk permulaan ni saya sendiri akan conduct, ataupun mungkin saya akan minta tolong Cik Syah juga. Nanti semakin lama dah biasa kan, kita akan libatkan juga kita punya leader-leader lain dan juga BDE sendiri. Okey, alhamdulillah hari ni kita ada berapa orang ni? Alhamdulillah kita dah ada 56 orang. So hari ni tajuk dia mindset, mindsetting, tak ada apa-apa sangat. Cuma nak betulkan sikit dari segi mindset kepada terutama yang masih baru. Sebenarnya kerjaya yang kita buat ni, yang masih belum jelas apa itu takaful ni. Hari ni pun saya akan terangkan betul-betulnya apa itu takaful dan sebenarnya apa tanggungjawab wakil takaful ni sebenarnya. So benda-benda ni yang saya akan terangkan. Dan saya harap dengan sedikit perkongsian ni nanti you all akan dapat ilmu, dan yang mana belum mula lagi tak tahu nak mula, boleh mula terus. Nanti kan saya akan ajar tip macam mana nak mula bisnes. Ada lagi yang belum mula ni? Tak tahu macam mana nak mula. Hari ni saya akan ajar sikit tip macam mana boleh terus mula buat takaful tu. Yang berat je kan, nak approach kawan-kawan dah semalu berat. Hari ni kita akan pecahkan, bukan pecahkan kemaluan, pecahkan rasa malu tu. Pecahkan rasa malu tu, dan kita boleh mula buat kita punya bisnes ni. Jadi tak payah nak tunggu lagi. Okey, saya share screen sekejap. Alright, boleh nampak tak slide yang saya share ni? Boleh. Okay, peranan dan tapi macam biasalah, saya ni ada je slide nanti, tapi tak ada tengok slide sangat. Jadi you all sama-sama tu baca. Nanti kalau siapa-siapa yang nak slide ni boleh minta dengan leader ataupun dengan BDE masing-masing. Kita akan share juga. Okey. Semua dah ready? Sekejap apa benda ada bunyi-bunyi pula komputer saya ni. Okey. Okey, semua dah ready? Kita mulakan. Okey, career induction program, peranan dan tanggungjawab. Dia ada 4 modul. Kita ada modul pertama, peranan dan tanggungjawab. Produk, itu mungkin kita buat minggu depan. Produk-produk yang ada dalam topik kelas ni. Kemudian yang ketiga, kita ada bagaimana kita nak presentation. Bagaimana nak present, secara berkesan apa semua kan. Kemudian keempat, baru kita setkan you all punya matlamat, apa yang kita nak capai, macam mana kita nak career paths kita dan sebagainya. So hari ini kita punya lebih kepada peranan dan tanggungjawab rakan niaga pada masa yang sama, setting daripada segi mind kita. Okey. Okey, kenali diri sendiri, kenali takaful dan kenali pelanggan anda serta formula kejayaan. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu kalau dalam kaunter pekerjaan kita ni, kat mana kita sebenarnya duduk dulu saya rasa rata-rata kat sini asalnya memang daripada kerja makan gaji kan. Makan gaji ni okey. Ni nak betulkan perspektif sikit Tak ada apa yang salah dengan makan gaji,
dan ramai orang yang dihormati di dunia ni makan gaji, dan ramai juga orang berjaya dalam kehidupan dia makan gaji. Okey, cuma sekarang ni kita slow-slow kita nak berubah daripada makan gaji ni pergi ke gajikan sendiri, self-employee dulu. Sebelum ni kita employee, lepas tu kita nak berpindah kepada self-employee. Okey, bila you masuk dalam sistem Ikhtisas ni, you punya pangkat ialah EP, Executive Partner. Sebenarnya kita ni walaupun kita ni buat bisnes, tapi kita ni masih lagi menggajikan diri kita sendiri. Jadi kita masih lagi berada dalam apa itu active income. Kita kena buat kerja barulah boleh menghasilkan income. Kita masih lagi di active income, tapi you kena start dengan minda sebagai keusahawanan dulu. Okey, iaitu that's why lah dalam Ikhtisas ni kita sangat galak-galak. Selalu kita galakkan you all buat SSM, pergi daftar syarikat. Tujuannya tak lain tak bukan ialah nak memastikan you all sedar yang you all sedang berniaga. Dan fokus you all sekarang bagaimana nak menaikkan syarikat ni, bagaimana yang you buat, yang you tubuhkan ni, itu dia punya objektif dia. Okey. Tapi untuk permulaan syarikat baru buka, memanglah kita tak ada staffing lagi, kita tak ada pekerja lagi, kita tak ada ejen lagi, kita yang mesti bekerja untuk syarikat kita tu, kita je seorang staff dia. Tapi tak apa, slow-slow kita generate income dulu untuk kita punya syarikat tu. Bagaimana kita nak dapatkan income daripada kita syarikat, daripada bisnes kita untuk syarikat kita. Kemudian baru kita slow-slow gajikan diri sendiri ni kepada menggajikan dan kerjasama dengan orang lain. Yang ni bila you start naik SCP, you dah start boleh buat recruitment. Dekat sana you dah mula membesarkan syarikat dengan cara kita bekerja sama dengan orang lain. Kalau ada kemampuan sikit, jangan rasa takut-takut nak gajikan staff. Gajikan je staff. SCP sebenarnya dah boleh gajikan staff. AD sebenarnya wajib kena ada staff. Semua orang cakap macam mana Cik Usaini cepat je kalau reply WhatsApp, cepat je buat kerja. Sebab saya ada staff ramai. Itu je rahsianya. 3 orang PA saya. Jadi memang saya dapat cepat. Jadi itu konsep yang ketiga, iaitu kita besarkan syarikat yang kita buat tadi dengan cara kita bekerja sama dengan orang lain. Kita dah start buat recruitment. Kemudian kita tahu kita menggajikan orang lain. Dan pada masa sama tu kita sebenarnya ialah business owner. Yang ni kita nak ke sini, dan insya-Allah kalau ada rezeki nanti, bila dah ada duit, kita akan ajar bagaimana duit bekerja untuk kita. Bagaimana duit bekerja untuk kita. So kita menjana passive income. Okey. Nanti kalau ada apa soalan, boleh stop saya tanya. Sebab saya tak bercadang untuk buat program ni lama-lama. Kita buat, kita cuba habis dalam masa sejam. So, mindset you all ialah usahawan nak menaikkan company yang you all buka, company yang you all set up. Tapi menggunakan platform di Ikhtisas. Sebab apa kita gunakan platform di Ikhtisas? Sebab modal rendah, tak payah nak simpan stok, you tak payah nak buka office dulu. Sebab kita kena mulakan perniagaan dengan apa yang ada dekat tangan kita dulu. Semua orang faham ni. Banyak kali saya sebut dalam BOP, dalam bos kita, kena mulakan perniagaan. Sekejap je. Kena start dengan perniagaan dengan tangan. Ada handphone. Handphone lah kita pakai dulu kan. Kita apa yang ada dulu dalam tangan kita. Slow-slow kita masukkan duit dalam kita punya syarikat tu, dapat generate income. Rasa-rasa dah okey, bila ada 30,000 sale, pengalaman pun dah okey sikit, baru kita start buat recruitment untuk besarkan kita punya syarikat. Itu kena clear. Semua orang mesti buat benda yang sama. Baru dia boleh jadi. Okey. Okey, peranan wakil dalam menggali potensi diri. Ini boleh baca. Ada banyaklah firman Allah dan juga hadis Nabi yang boleh kita buat guideline kita dalam kita menggali potensi diri kita. Semua orang sebenarnya, saya secara personally
tak percaya kepada potensi ni. Saya percaya semua orang ada potensi. Cuma bakat kita agak berbeza. Gifted tu mungkin berbeza setiap orang. Ada orang tu dia bakat dia lebih sikit. Tapi daripada segi potensi, saya rasa semua orang potensi dia sama. Cuma bakat dia berbeza dan semua bergantung kepada usaha kita, pemikiran kita dan juga bagaimana kita nak buat tu. Ini ada surah Asy-Syam, maka Allah, yakni Allah mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. So semua ni memang kita diberi pilihan untuk menggali kita punya potensi. Okey. Ini surah pertama yang Malaikat Jibril turunkan kepada Rasulullah dulu, Iqra. Sebenarnya Iqra ni dia bukan sekadar baca, dia kena faham dan menimba ilmu. So modul ni memang nampak macam ustaz-ustaz sikit. Sepatutnya saya pakai kepiah ni tadi bila nak sampaikan ni kan. Okey, tak apa. Ini semua bacaan je. You all boleh baca. Tapi memang ini modulnya Cik Syah yang buat. Nanti kan saya akan tunjukkan dalil-dalil kenapa takaful diperlukan pada masa sekarang ni. Dan sebenarnya dalil-dalil ni ialah sebahagian daripada you all punya presentation juga nanti. Sebagai satu you all punya presentation. Al-Baqarah ayat 240 dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu. Sekejap je. Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri mereka. Tengok. Ini yang saya selalu cakap dengan semua peserta saya. Dalam surah ni berapa Allah sebut isteri? Dah, ni gurau je. Ni gurau je. Dia wasiat untuk isteri mereka, iaitu diberi nafkah segar hati, makan, pakai dan tempat tinggal sehingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Ini dalil kuat yang mengatakan memang you kena faham dan you kena percaya dulu. Dengan sepenuh-penuh kepercayaan, memang takaful ni menjadi satu-satu keperluan pada masa sekarang ni. Barulah bila belief tu kuat dalam hati you all, barulah you tak ada rasa ragu-ragu untuk buat bisnes ni. Kita berapa orang dah kan ni? 68. 68. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau tadi surah Al-Baqarah ayat 240. Okey. Wakil takaful, tolong ingat surah dan sentiasa je akan gunakan. Satu surah Al-Baqarah ayat 240, satu lagi surah Yusuf ayat 47 dan 48. Ini memang selalu kita ingat sebab dua surah ni begitu related dengan takaful. Ini surah Yusuf ayat 47 48 ni cerita dia panjang. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi ada Raja Mesir bermimpi pada masa tu 7 ekor sapi betina yang kurus memakan 7 ekor sapi betina yang gemuk. Mimpi tu, maka dia cari-cari orang siapa yang pandai tafsirkan. Sekejap. Siapa yang boleh tafsirkan mimpi tu sehinggalah dia jumpa dengan Nabi Allah Yusuf yang masa tu sedang dipenjara kan. Maka Nabi Allah Yusuf cakap, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkan sikit pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit bahagian daripada kamu untuk dijadikan makanan. Kemudian akan datang selepas itu 7 tahun kemarau yang besar. Ia akan menghabiskan makanan yang kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Okey, yang ini kan sangat-sangat related dengan semua yang ada dekat muka bumi ni. Khasnya bila bercakap tentang ekonomi. Kita boleh tengok ekonomi negara, ekonomi dunia pun dia bersekitar dalam 7 tahun ni. 7 tahun naik, 7 tahun turun dalam 14 tahun ni. So kalau kita tengok ekonomi di Malaysia, kalau kita tengok bisnes, orang-orang buat bisnes, kalau you all sekarang ni baru, berhati-hati dengan 7 tahun. Orang yang buat sale gila-gila, top income banyak, sampai 7 tahun tak pandai nak manage, tak pandai nak expand bisnes, lepas 7 tahun kita nampak dia punya bisnes start nak jatuh. Dia tak buat apa-apa action, dia akan jatuh terus, nanti dia nak kena start balik semula. So, yang surah Yusuf 47 dan 48 ni sangat related dengan hidup kita. Dan tolong, ada masa, tolong tengok, tolong hafal, sebab kita akan selalu gunakan ni dalam kita punya presentation nanti. Okey, menghayati roh takaful dulu. Okey, ini
Dalam hadis pun ada sebut juga, barang sesiapa melepaskanlah salah satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahannya pada hari kiamat. Ini hadis-hadis yang menyokong tentang keperluan takaful ni. So benda-benda ni semua tolong baca, tolong hafal. InsyaAllah jadi dia akan melekat dekat hati kita ni kan. Dan sentiasa kita tahu tentang kejayaan kita ni, berapa mulianya kerja kita ni, kita akan faham macam ni. Tabaruk. Tabaruk ni apa yang ada dalam takaful. Sekejap lagi saya akan ceritakan secara keseluruhan konsep takaful. Ni, apa itu tabaruat ni? Tabaruat ni dia satu sedekah sebenarnya. Kita secara tak langsung kita mengajak semua orang buat sedekah. Semua orang buat sedekah. Siapa yang ambil takaful ni sebenarnya sedekah dia lagi power. Sebab dia tak tahu pun pada siapa dia tolong. Duit dia tu ditabarukkan. Besar mungkin ada orang sana meninggal, mungkin ada orang sini yang cedera. Kita tak tahu duit dalam kita takaful kita tu kepada siapa ditabarukkan. Itu yang power tu. Sebab surah-surah ataupun dalil-dalil tentang sedekah ni sangat banyak. Sangat banyak tentang dalil-dalil. Surah Al-Baqarah ayat 261. Bandingan orang yang sedekah dan membelanjakan hartanya ke jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikendakinya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Ni ada banyak dalil-dalil yang menyokong konsep tabaruk tu dekat dalam takaful. Yang itu kita nak kena fahamkan faham dan cuba hafal sikit-sikit lah, tak payahlah hafal sangat lah. Kita ni bukannya tahfiz kan. Tapi bagusnya kalau kita hafal sebab dia sangat related dengan kerja kita. Okey. Menghayati roh takaful. Yang ni nanti boleh baca lah. Boleh baca untuk menambahkan lagi dan menambahkan lagi keyakinan you all semua untuk menjadi da'i takaful. Ini saya guna perkataan canggih sikit lah kan. Da'i bukan da'i yang yang kontroversi baru-baru ni. Ini da'i takaful. Okey. Ada 9 sebab. Yalah ini kalau dalam biasa je dalam buat CIP berdepan-depan fizikal lah, secara fizikal saya akan selalu tanya lah. Agak-agak you all lah, kenapa agaknya kita ni jadi wakil takaful? Ni nak tanya sikit. Dia siapa dah kan? Dia apa ni, tengok jap siapa dia. Dia kalau tidak kan dia jadi dia tak jadi apa? Dia tak jadi bila satu hala dia tak jadi kan? Nak kena ada 2 hala sikit. Siapa dia ni? Firdaus Muhammad Nasir. Cuba off sikit mikrofon tu. Kenapa agak-agaknya kita jadi wakil takaful ni? Sebab Allah SWT dah pilih kita. Sebab apa? Sebab Allah SWT dah pilih kita. Itu adalah sebenarnya sebab utama je. Sebab kalau kita tahu, kalau kita faham, dari Lauh Mahfuz lagi, kadar dan kadar kita ni telah tertulis tau. Sebenarnya. Sebenarnya kita ni adalah insan yang terpilih untuk jadi wakil takaful ni. Jadi selalu rasa macam tu. Jadi bila kita rasa macam tu, taklah orang reject sikit dah sentap. Balik leader marah sikit. Mengajuk. Left group sebab tak kuat. Yang ni macam mana Cik Usani dapat bertahan Cik Usani? Ini sebab saya rasa Allah dah pilih saya untuk menjalankan kerja-kerja da'i ni. Kalau saya tak buat takaful ni, orang lain akan pilih insurans. Kita tahu kan insurans tu fasik ada 3 muamalah yang menyebabkan fasik. Pertama ada gharar, kemudian ada maisir, kemudian ada riba. That's why lah Allah pilih kita untuk menjadi da'i ni supaya kita dapat jalankan kerja-kerja takaful ni sambil membantu orang lain. Ada 9 peranan kita, cabang syariah. Mengembangkan muamalah Islam. Ni tugas besar kedua ni. Kita jihad riba. Okey, kita tak nak oleh kerana kita tak buat kerja dengan betul, orang ambil insurans. Orang ambil insurans, dah kita tahu orang bila ambil insurans dah ada pula unsur-unsur riba kat dalam tu. Okey, kemudian kita nak bela nasib anak-anak yatim. Bila ketua keluarga meninggal, dia
meninggalkan anak yatim, anak-anak yatim. So kalau orang ada takaful, anak-anak yatim ni ada keuangan dia. Okey. Apa lagi? Keempat, mengelakkan umat Islam daripada kufur akibat terdesak. Miskin yang paling mudah sekali menyebabkan orang kufur. Saya dah tengok depan mata saya, orang satu keluarga ni miskin sangat. Bila datang bantuan-bantuan daripada dah bantuan-bantuan daripada gereja, daripada tokong dan sebagainya, keluarga ni sangat-sangat macam happy sangat. Terasa alamak. Sebab nampak dia punya kurangnya orang kita bagi bantuan, jadi menyebabkan dia pilih untuk menerima bantuan daripada orang yang tak sepatutnya, dan kita takut kita nak elakkan daripada kufur akibat terdesak tu. Okey. Nombor 5, mengajak umat Islam membuat amal jariah, pelaburan akhirat melalui sedekah dan zakat. Okey. 9, mencari rezeki yang halal dan berkat. Kita ni nak buat kerja, kita nak cari rezeki yang halal kan, dan berkat lagi pun. Okey, agenda ummah, jihad ekonomi. Okey. Bayangkanlah kalau semua dekat Malaysia ni macam kata Cikgu Hai tadi, dia nak pastikan orang penduduk Kota Baru semua ada takaful. Jadi bayangkan kalau semua keluarga tu ada 500,000. Jadi bila meninggal dunia, keluarga dia akan dapat 500,000. Dia meninggal dunia dapat 500. Jadi masyarakat secara umumnya akan, ekonominya akan jadi semakin kuat. Itu agenda ummah. Mengislamkan kehidupan sebagai cara hidup. Sebenarnya bukan sembahyang, solat, kehidupan yang ada dalam Islam ni ada banyak sebagai cara hidup. Dan kita ada juga daripada, kalau kita tengok carta daripada syariah tu, kita boleh nampak adanya takaful dekat sana. So kita tak ambil separuh-separuh dalam kehidupan kita ni, kita ambil secara keseluruhan. Dan juga ultimate goal kita tak lain tak bukan, terutamanya kepada orang Islam, hanyalah satu, ialah untuk mencari kejayaan dunia, dan juga yang paling penting sekali, kejayaan di akhirat. Okey ke? Semua masih bersama saya ke? Peranan RN dalam agensi. Okey, ini nanti boleh bacalah. Ini takut you all pening nanti. Tapi get ready. Kalau you all menjadi rakan niaga ataupun ejen di Takaful Ikhlas atau rakan niaga di Ikhtisas, kita akan ada peluang untuk melanjutkan pelajaran ataupun upgrade kita punya licensing tu. Kalau sekarang you punya license tu ialah license wakil takaful. TBE kita ambil, kita boleh ambil lesen wakil takaful. Tapi sebenarnya you all ada peluang untuk naikkan taraf lesen tu kepada Islamic Finance ataupun IFA, Islamic Finance, Islamic, saya pula dah lupa. Okey, yang tu kena ambil lagi satu lesen juga. Takaful Ikhlas dia ada bagi subsidi untuk wakil-wakil yang nak ambil exam level tu sama dengan diploma, ada yang sama level dengan ijazah. IFP, yes. Sebaik siapa yang tolong saya tadi tu? Okey. You all akan belajar ni lagi secara detail apa itu Al-Qiyadah, Al-Atabab, Al-Bai'ah, Al-Ta'ah, Al-Surah. Semua akan belajar ni dengan lebih detail lagi. Ambil IFP. Okey, begitu juga kerjasama dalam agensi. Okey. Bermesyarah, okey, ni semanan okey. Ini pun saya skip sikit sebab ada berat. Okey, saya nak betulkan ialah konsep takaful. Okey, konsep takaful. Kat sini ada konsep takaful. Sekejap Siapa yang masih belum jelas lagi apa itu konsep takaful? Okay, kita akan okey, ini konsep takaful. Okey. Ini konsep takaful. Nampak tak semua? Nampak. Nampak Okey. Sini ialah peserta. Okey, peserta ni okey, kita dalam takaful
kita tak panggil orang tu beli takaful sebenarnya. Dalam takaful kita panggil dia peserta takaful. Sebab ingat dalam takaful kita tak ada jual beli. Kalau dia orang beli insurans. Tapi dalam takaful kita tak panggil dia orang beli takaful sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita cakap supaya kita nak faham je kan. Peserta tadi dia sebenarnya buat sumbangan. Dia buat sumbangan derma kepada 2 tabung. 1 tabung simpanan, 1 tabung khairat. Okey. Dia buat sumbangan. Kalau orang dekat insurans dia buat apa? Dia bayar premium. Okey. Kalau orang di insurans dia bayar premium. Tapi kalau kita di takaful kita tak bayar contribution kepada 2 tabung. 1 tabung simpanan PIA, 1 lagi tabung PRIA ataupun Participant Risk Investment Account. PRIA. Okey. Daripada tabung-tabung ni kita laburkan juga duit-duit ni. Kita laburkan ke kaunter yang patuh syariah saja. Kalau dalam insurans dia tak peduli ni semua ni. Dari segi pelaburan ni dia tak peduli. Yang paling mudah sekali you all boleh buka kasbergmalaysia.com. Boleh tengok senarai malaysia.com, you akan nampak banyak sangat senarai nama syarikat insurans. Yang itu dia buat pelaburan tak patuh syariah. Okey. So duit kita dekat dalam takaful tadi, kita hanya ambil yang patuh syariah saja pelaburan kita ni. Kadang bila kita buat pelaburan ni, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kadar keuntungan dan kerugian ni dibahagi secara mudarabah. Mudarabah iaitu kita kongsi keuntungan, sebahagian bagi balik kepada peserta, gitulah. Sebahagian lagi bagi syarikat ambil sebagai keuntungan syarikat. Okey. Itu faham Kemudian kalau ada berlaku peserta dia ramai kan? Berlaku salah satu tu kematian contoh maka daripada tabung khairat inilah dia ambil untuk bayar pempasan melalui konsep tabaruat. Apa itu tabaruat? Apa itu tabaruat? Derma ikhlas bersyarat. Apa syaratnya? Kita kan ada ramai peserta kan. Kalau orang semua kena musibah, semua orang bersedekah dekat dia, derma dekat dia dengan syarat. Kalau saya kena musibah, semua orang lain sedekah kat saya. Itulah tabaruat. Okey, dekat sanalah ada pahala sedekah tadi. Okey. Kalau dekat dalam insurans dia tak ada, dia bayar pampasan saja melalui syarikat tabung syarikat. Okey, kita gunakan duit dalam tabung tabaruk ni tadi untuk bayar pampasan kepada musibah. Okey. So, kerja kita kat mana? Kita dekat sini. Kita mendapat upah melalui konsep wakalah. Siapa yang bayar upah kita? Siapa kat sini ada ni? Nama tak tulis ni. User ni siapa ni? Kamarul Yatim. Siapa yang bayar upah kita, Cik Kamarul? Ni. Kita melalui konsep wakalah. Siapa yang bayar upah kita? Itisas. 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 Okeylah, betul lah juga Itisas yang bayar upah kita. Okey, sebab kita takabur ikhlas dapat Itisas dapat upah daripada takabur ikhlas, Itisas bayar balik kepada kita punya rakan niaga. Okey, jangan cakap kita dapat upah daripada klien siapa cakap sebab ada bila kita buat kelas kita dapat upah daripada siapa? Daripada klien Cik Sani. Tidak, kita bukan dapat upah daripada klien. Kita dapat kita menjaga pelanggan kita tadi. Itulah konsep wakalah. Wakalah ni ialah wakil kuasa. Apa yang wakil kuasanya? Kita jumpa pelanggan. Kita menjadi orang yang first underwriting kepada syarikat. Kita tengok orang ni okey, sihat, ada tangan, ada kaki. So kita dengan wakil kuasa yang diberikan oleh syarikat, kita tulis semua maklumat tu dengan betul. That's why kita dibayar upah. Jangan orang tu tak ada tangan, kita tulis ada tangan. Orang tu ada sakit, sebenarnya kita telah melanggar akad wakalah kat situ. Sebab bila dia lantik kita sebagai wakil kuasa, dia minta kita menjadi wakil kepada syarikat untuk tengok
underwriting dulu secara fizikal. Orang ni betul sihat, tak ada sakit, memang sempurna, tinggi, berat dia semua okey. Baru kita masukkan ke dalam permohonan tu. Jadi kita menjadi wakil kuasa, sebab itulah kita dibayar upah oleh syarikat, bukan oleh pelanggan tu. Ni kena betulkan sikit. Okey. Kalau insurans ni kan, tabung simpanan ni kita boleh keluar tak duit? Okey. Dalam insurans, tabung simpanan ni kita boleh keluar juga, dalam takaful pun dua-dua boleh keluar. Tapi dalam insurans, tabung simpanan ni bila kita keluarkan dia jadi loan. Tapi dalam takaful, kita boleh buat withdrawal saja. Untuk plan-plan yang ada cash value, kita boleh keluarkan. Kita bukan consider sebagai loan macam dekat dalam Insurance. akad sini ni. Okey, peserta tadi kita panggil kalau insurans beli kan, beli kita bayar premium. Bila kita bayar premium, dekat situlah kita ada gahral sebab kita rosakkan akad jual beli tu. Kalau nak beli kena ada barang, kena ada pembeli dan penjual, kena ada akad jual beli. Yang ini barang dia jelas tak? Tak jelas barang dia. Bila tak jelas barang dia, maka rosak akad jual beli tadi, maka dia jadi fasik kat situ, maka dia akan menimbulkan gahra. Yang Majlis Fatwa Kebangsaan fatwakan pengharaman insurans. Cik Sani, sorry nak tanya, boleh share konsep ini secara terbuka tak? Kau ada je lain? Boleh. Sebenarnya konsep takaful ni boleh digunakan sebagai salah satu you all punya presentation. Sebagai salah satu you all punya presentation. Dan kebanyakannya wakil-wakil kita yang lama, memang dia orang sebelum nak mulakan presentation, okey cik, boleh tak saya minta kebenaran sebelum saya mulakan presentation ni, saya nak cerita sikit konsep takaful. Orang lidi tu buat sumbangan kepada 2 tabung cik, ni tabung simpanan, ni tabung khairat. So kalau ada orang yang meninggal dunia, kita akan bantu anak-anak yatim dan ibu tunggal ni melalui konsep tabaruk. So kalau encik menyertai takaful ni secara tak langsung, sebenarnya encik buat derma juga sebab sentiasa je akan ada orang meninggal dunia, peserta-peserta kita ni sentiasa encik penderma. Pada masa yang sama encik juga dilindungi. Kalau ada encik berlaku sesuatu, orang lain akan sedekah kat kita. Itu konsep takaful encik. InsyaAllah dengan konsep takaful ni encik secara tak langsung telah derma. Mengelakkan daripada buat riba je sebab pelaburan kita semua ikut kos syarak. Kita pilih kaunter yang patuh syariah saja. So benda-benda ni semua boleh dibuat sebagai salah satu presentation. Okey? Tak jelas gahral? Gahral tu tak jelas lah. Ke tak tanya, nak tanya pasal tak jelas pasal gahral tu? Tak bila kerja. Betul bahasanya saya tanya kepada orang faham dulu konsep tabaruk takaful ni macam mana. Okey, ngam. Gahral tu ialah ketidakpastian. Tadi saya cakap konsep bila kita beli insurans, sebenarnya kita beli, kita bayar premium kan. Bila kita bayar premium, kita menggunakan akad jual beli. Bila akad jual beli tu, dia kena ada pembeli, penjual, kena ada harga barang ditetapkan. Tapi bila kita beli insurans, barang-barang tu tak ada. Jadi dia tak clear akad jual beli, itu menyebabkan ketidakpastian. Oh, nak terbuka di Facebook boleh, tak ada masalah. Boleh terbuka. Okey. Alright. Ada apa nak tanya tentang konsep takaful ni? Ini semua ada dalam buku TBE ni. Okey. Saya rasa konsep dah okey. Sekarang macam mana you nak mula start? Ada sini yang belum ada klien lagi. Jangan malu-malu, cakap je dengan saya. Belum ada klien lagi. Belum. Malu-malu. Ingat
saya dah 15 tahun dah. Memanglah dah faham semua. Dah 15 tahun dah. Okey, sama mula-mula sama je kat dulu macam you all. Lagi pula saya ni kerja kilang je kan. Okey. Tak apa, saya cuba share ni, tengok mana dia kai. Okey, nampak tak slide ni? Nampak. Nampak Okey, sebenarnya wakil tagaful ni kerja dia you tahu tak apa kerja wakil tagaful? Saya kena close case cik ni. Saya kena cari pelanggan cik ni. Belum lagi Kerja kita ialah dalam sales circle ni, sales cycle ni Itulah kerja kita yang sebenar-benarnya. Ada orang dia tak tahu macam mana nak start. Tak apa, kejap lagi akan saya share macam mana nak start. Tapi sebenarnya ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni ialah you akan buat secara berulang-ulang. Apa ni Bibi? Ada yang sudah daftar tapi dah 2 minggu belum bayar. Tak jawab call. Itu biasalah Bibi. Kalau semua orang nak, saya dah kaya raya dah. Tak payahlah saya ajak you all ni buat tagapul. Memanglah dalam kita punya proses, kita punya kerja tu akan ada orang tak nak. Okey? Okey. Ni nak kena fahamkan dulu. Kerja kita ni ialah kerja yang orang selalu reject. Jadi you all punya jati diri dan juga vision kena clear. Paling penting sekali ialah attitude kena betul. Okay? That's why saya cakap tadi, you dah betulkan mindset you. You dah tahu apa sasaran you. Okay, sasaran tu kena buat dulu. Berapa, okay. Ni bulan ni kita untuk kita setkan berapa yang you nak income. Okay? Daripada income tu lah you bakal bekerja ke arah untuk mendapat income tu. Sebab kita tak ada majikan. Saya bukan majikan you all tau. Sasaran you lah, itulah yang majikan you. Berapa duit yang you nak, berapa income you nak, itu adalah you punya majikan. Dan saya hanyalah mentor saja. Saya akan tunjuk cara macam mana nak buat. Okay? Bila dah clear berapa income you nak, dan you kena kejar, kena cuba realisasikan berapa income you nak dengan cara buat apa yang cadangkan ni. Okey, pertama ialah prospecting. Ini ialah kerja awal yang semua rakan niaga kena buat. Apa itu prospecting? Prospecting ni ialah sebenarnya untuk tajuk sales cycle ni dia ada satu tajuk lagi yang khas tau. Tapi hari ni saya cerita secara ringkas je apa you punya tanggungjawab. Pertama ialah prospecting. Apa itu prospecting? Prospecting ni ialah senarai nama orang yang you nak bakal pelanggan you. Ada tak bakal pelanggan? Ini kena sesi 2 hala ni. Sekarang dia tak dapat, tak masuk ni. Yasir. Unmute. Dah ada pelanggan tak sekarang Yasir? Pelanggan tak ada lagi Bob untuk bulan 3. Tak ada lagi? Okey. Ada tak prospek? Prospek ada. Prospek ada kan? Prospek ni semua orang ada. Okey, dia ada capture market punya prospek, kawan kita, saudara kita, sepupu kita, pipit kita, semua ni boleh jadi prospek kita. Okey? Tapi bila prospek ni you all tak tulis, jadi you all tak tahu siapa you nak jumpa. Kerja pertama you all ialah tulis dulu sektor. 1, Cik Abu, apa nombor telefon dia, dia kerja kat mana, umur berapa. Kalau tahu kerja kat mana, tulis umur dia berapa. Kena listkan dulu. That's why lah adanya satu modul, dia panggil 100 name prospect. Itulah pentingnya sebab kita nak kena tulis dulu. Tapi kalau you tak ada 100 pun tak apa, tulis dulu.
Sebab kalau you tak tulis, you tak nampak. You nak harapkan dalam phone book je, tak boleh. Kita kena tulis. Nanti tulis dulu semua senarai prospek yang you ada. Adik-beradik. Tapi adik-beradik ni memang susah sikit lah. Kalau adik-beradik saya lah. Kalau adik-beradik online saya tak tahu. Adik-beradik saya, tahun ke-6 saya jadi ejen baru dia ambil takaful. Adik-beradik saya lah. Kawan-kawan ni pun satu. Kawan-kawan ni dia akan suka pedajal kita. Tapi kawan-kawan ni adalah satu tempat untuk kita belajar paling best sekali. Tak apa, list dulu. Kawan kita, saudara mara kita, apa semua. Kita list dulu, tengok berapa yang kita ada. Dari pada senarai nama tu, nak pergi ke yang kepada kedua ni. Pre-approach. Kita nak pergi kepada pre-approach ataupun kita nak approach dia. Sebenarnya, kita nak approach dia lah terus. Senang cakap kita nak approach dia. Kita dah pilih kan, contohnya ada 30 orang. Agak-agaknya mana satu aku boleh jumpa dulu. Agak-agak yang mana satu aku boleh jumpa dulu, aku nak approach dia. Okey. Saya cadangkan you all pergi jumpa kawan-kawan dulu. Pergi jumpa kawan-kawan dulu. Sebab kawan-kawan ni memang suka pedajal kita. Tapi pada masa sama, kawan-kawan ni dia akan komen kita, dia tak berlapis. Dia komen kita, tak apa-apa kau present ni Firdaus, satu hafal apa aku tak faham. Dia akan cakap terus terang macam tu. Jadi list downkan dulu. List downkan dulu kawan-kawan tu. Pilih salah satu yang mana aku boleh nak cerita dulu. Okey. Kemudian pergi approach dia. Cara approach kawan-kawan, kawan-kawan kita ni dia memang, kalau jangan buat macam ni tau. Jom lah, aku nak ajak kau minum. Jom lah, adalah benda aku nak cerita ni. Kau buat apa ni? Adalah. Kau buat apa ni Yasif? Adalah aku nak cerita ni. Dia tak boleh macam tu. Okey? Kawan-kawan, korang buat macam mana tau? Contohnya, Nuaim Aidil ni kawan saya. Okey, Aidil. Aku sekarang ni, sedang buat bisnes. Aku dah ambil keputusan untuk buat bisnes bersama Ikhtisas, iaitu memasarkan produk-produk takaful di Takaful Ikhlas. Aku nak minta kau bantuan kau sikit. Aku nak suruh kau dengar aku punya presentation. Okey? Aku nak suruh kau dengar aku punya presentation. Nanti aku nak minta tolong kau bagi aku komen dengan ikhlas. Aku punya presentation ni okey ke tak okey? Okey, cakap macam tu. Aku nak jumpa kau. Aku sekarang dah buat bisnes tau. Aku buat bisnes takaful. Aku tahu kau jangan takut tau. Aku tak suruh kau ambil. Aku nak suruh kau dengar aku punya presentation je dulu. Kemudian daripada presentation aku tu, sebab kau kawan aku, boleh tak kau bagi aku feedback yang paling ikhlas sekali? Boleh tak? Boleh? Ini sesuai kepada yang belum mula ni, baru nak mula ni. Boleh, alhamdulillah. Yang belum nak mula lagi, ini dia punya skrip dia. Dah senaraikan semua nama saudara mara, sepupu, sepapat, adik-beradik, kawan kepada kawan semua. Okey, besok aku nak jumpa ni cik ni. Katakan kawan kita kan. Okey, cakap dengan kawan kita, call. Hello, Assalamualaikum. Aidil. Ni saya ni lah. Aku sekarang dah buat takaful ni, Dil. Baru nak start cuba bisnes ni. Aku tahu, aku bukan nak suruh kau ambil. Aku nak minta tolong kau satu lah. Kau boleh tak tolong dengar aku punya presentation? Aku nak presentation, nak buat presentation ni secara serius dengan kau. Lepas tu kau tolong aku bagi feedback, boleh tak? Baca chat dulu. Boleh, boleh. Ini barulah bermula. Ni baru nak buka bisnes ni. Tak mula-mula lagi kan. Tak tahu macam nak mula ni. Ni mula dia ni. Okey. Nanti present dulu konsep takaful tadi. Okey. Ni sempat tak? Lagi 5 tak apa. Saya ajar lagi satu presentation. Kejap lagi supaya ada 2 lah presentation at least kan. Jadi boleh 2 ada kawan ni kan kena reject kan, balik je terus down terus kan. Jadi ada 2 senapang. Tujuan dia pertama kita nak dia komen dulu kita punya presentation, mana-mana yang kita boleh baiki. Sebenarnya yang kedua tu kita memang nak present dengan dia.
Kalau you all ada rezeki, bagus juga presentation kau ni, Din. Aku pun kebetulan memang belum ada takaful lagi. Kalau umur macam aku ni, berapa nak kena ambil? Itu kalau kita ada rezeki lah. Tapi kalau kita tak ada rezeki pun tak ada masalah. Dia akan ambil juga dengan kita nanti. Dia, aku ada kawan lah Aidil yang buat takaful lah. Biar aku ambil kawan aku. Dia akan pergi macam tu. Tapi tak ada masalah. You jangan down, jangan apa. Pergi present dulu, betul-betul buat presentation. Kalau kita nak jumpa pakcik kita, pergi-pergi betul-betul buat presentation kat pakcik kita. Pakai elok-elok. Jangan kita ingat pakcik kita, jutawan, kita datang pakai plakat je. Tak boleh. Pakai kena elok sampai kawan kita tengok kita. Asal kau lain ni Nasir? Dulu ni Firdaus. Dulu kau tak macam ni Firdaus. Dulu aku tengok kau macam rapper saja. Sekarang ni kau jumpa aku dengan ni apa hal ni? Memang aku sekarang ni tengah buat bisnes ni. That's why aku nak jumpa kau ni. Aku nak suruh kau komen aku punya presentation ni. Nampak? Kita kena tunjuk effort kita. Sebenarnya, sepanjang pengalaman saya jadi ejen takaful ni, saya ada jumpa kawan-kawan saya dalam industri yang tak ada tinggi pun tahap pendidikan. Presentation pun tak adalah technical, nak cerita pasal protection, lepas tu nak tengok income berapa persen. Tapi dia punya cara presentation tu, kesungguhan dia. Kalau yang perempuan tu kalau bersalam, siap laga-laga pipi, siap peluk. Dia ada banyak teknik tu. Pegang-pegang sini. Kalau saya dengan, pasal saya dah berumur sikit, bila kita jumpa pelanggan yang muda sikit, umur 30-an, saya boleh gosok-gosok badan belakang dia kan. Bila lagi nak ambil takaful kan. Jadi kesungguhan kita tu orang menyebabkan orang ambil yang kita. Bukan kita terlalu teknikal sangat tunjuk camtek lah. Itu kalau ada bagus. Sebab dalam presentation kita ni ada dua. Satu emosi, satu ialah fakta. Okey. Ada orang memang dia nak tengok fakta banyak. Ada orang memang nak tengok memang emosi dia banyak. Jadi kita kena pandailah seimbangkan antara emosi dan juga fakta ni tadi. Tak apa. Nanti kita ada kelas lagi. InsyaAllah saya akan cerita macam mana nak prospecting, macam mana nak approach, macam mana nak present. Bila kena Firdaus, nak jawab macam mana. Itu sebablah saya dah buat tadi kelas menjawab bantahan tu. Tapi insyaAllah saya akan buat lagi kelas menjawab bantahan ni supaya you all lagi faham. Okey. Itu cara nak start. Kemudian prospek tu sentiasalah kita cuba tambah. Hari-hari dalam kepala otak kita, cuba nak tambah satu hari sekurang-kurangnya 5 prospek baru. Jadi bila you buat secara istiqamah, 5 prospek baru setiap hari, 1 bulan you akan ada 150 prospek baru setiap hari, setiap bulan. Jadi bila you ada prospek baru, you tahulah siapa you nak call, siapa yang you nak pergi present. Sebenarnya itu je kerja kita. Dalam cycle ni je, prospek, pergi approach, pergi presentation, closing, patah balik kepada prospecting dan sebagainya. Pusing kat situ je. Okey, ada apa soalan? Ni banyak, kejap-kejap baca chat dulu. Ya, kena tunjukkan. Saya dulu kerja kilang tau. Kerja balik pagi, shift malam. Kerja kilang, baju gila kotor kan. Balik dia orang jumpa saya dekat Alamanda Putrajaya tengah buka bus, pakai tie long sleeve. Ini usai ni yang kat kilang tadi ke? Ya, kata. Lain. Jadi penampilan kita kena lain. Senyum, yes. Ini orang power. Umi Salwa ni otai. Saya tak payah ajar dia ni sepatutnya ni. Okey. Faizo Wan Nurul. Okey. Ada apa nak tanya? Sebenarnya presentation ni kena lukis. Lukis ada kertas kosong, baru sedap sikit. Tapi tak apalah, nanti kalau ada rezeki kita jumpa sekali lagi boleh saya sharekan macam mana nak presentation. Nanti kan boleh minta saya rasa dia dah pergi ni kan. Dia ada banyak ni skrip ni boleh baca untuk presentation ni.
Macam mana nak present hibah takaful. Present hibah takaful ni senang lah, mesti boleh close punya. Saya nak tunjuk satu lagi tu, garisan hidup. Ni. Ini dah ada ni. Saya dah siapkan, Cik Syah dah siapkan apa benda ni. Dia punya skrip, you hafal aja. Nanti saya bagi. Ni. Yang ni untuk konsep modul kan, Cik Shaini lah. Ya, ni ada presentation. 7 minit presentation yang bergaya. Yang ni pun kita akan cover sebenarnya pada minggu yang ketiga ni. Ya, minggu ketiga. Cuma bila saya dah tunjukkan dia orang punya apa kata aku jawab, dia orang apa dia kawan kena buat, tapi bila dia dah buat tu kan, alamak aku dah tapi tak dapat nak mula, tu saya nak kena cover sikit je ni supaya dia orang ada modal untuk cerita kan nanti bila jumpa dengan kawan-kawan. Tapi pun tak apa, kalau worst to worst buat produk pushing pun boleh, cerita produk je, cerita produk saja pun boleh. Dalam ni semua dah ada. Nanti saya minta kita punya BDE untuk Mana yang tak datang PD tu hari je wajib masuk. Mana ada ini perbezaan insurans. Okey, ni boleh present. Dia hibah ni pun boleh lah juga saya rasa. Sebenarnya ada satu presentation garisan hidup tu saya rasa bagus untuk yang muda-muda buat presentation kan. Sebab dia ada saving sekali. Tapi tak apa. You all baca ni dulu. Baca. Nanti cuba elaboratekan. Kemudian cuba present. Cari kawan-kawan yang baik dulu. Cuba present. Tengok feedback dia. Apa feedback dia kepada kita. Dia kalau ada tanya dengan leader atau tanya dengan saya terus macam mana. Bahagian fact finding sangat penting untuk business. Ya betul. Fact finding tu kita boleh tanyakan income dia berapa. Jangan tanya income secara direct lah. Kena pandai-pandai dia sikit. Sebab ada orang tak suka kita tanya income dia. Boleh dapatkan presentation ni? Tak boleh. Kamera boleh, memang nak bagi. Kena tulis dah. Ya, biasanya saya daripada dulu sampai sekarang saya punya presentation saya akan lukis gambar orang lead dan sebagainya. Ya betul kan. Fact finding ni especially kalau kita jumpa orang berumur dia dah ada keluarga kan, kita boleh tunjukkan sekarang ni cik bekerja kan. Isteri boleh tak saya tahu isteri bekerja ke tidak? Jadi dekat sana kita boleh tunjuk dia sebenarnya cik kalau sesuatu berlaku kat cik bukan saja cik je yang tak dapat bekerja, pendapatan cik sekali pun hilang. Jadi bagaimana kita nak gacap pendapatan cik yang hilang ni. So bila kita lukis tu lebih nampak kan lebih wow banyak teknik memanglah you barulah sebulan 2 bulan memanglah nanti ada banyak lagi. Salam tuan, boleh dapatkan slide? Boleh. Nanti saya akan bagi semua. Tanya kerja sebagaimana dah boleh agak kerja. Yes, kalau orang kerajaan kita tanya dia grade apa pun kita dah boleh tahu kan. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Secara amnya ini je lah untuk main setting hari ni. Okey. Kita balik kita punya slide. Ni how to be a winner. You all betul ke attitude ni kejap aja. Attitude kita memang nak kena betul. Silap, attitude kita memang nak kena betul. Dalam bisnes ni memang attitude nak kena bagus. Tak boleh nak apa tu? Tak boleh nak sakit hati dengan orang, tak boleh nak iyalah kena buat baik lah, kena buat baik selalu, kena datang kelas. Attitude ni ialah akhlak kalau kelas knowledge kena betul-betul belajar, kemudian kena dengar cakap leader, tak payah nak gaduh-gaduh dengan sesiapa, itu attitude. Dah betul ke attitude, you faham tentang
produk, faham tentang konsep knowledge ada banyak, nanti kan boleh belajar lagi konsep knowledge ni. Kemudian yang paling penting, you punya aktiviti, okey? Sebab saya selalu, tu hari pun saya ada share. Pendapatan kita ni bergantung kepada 3 benda ni. Pertama ialah kita kena invest masa. Kok mana pun kita kena ada waktu yang tetap untuk kita buat takaful ni. Yes, you all ada kerja lain apa, tak ada masalah. You ada bisnes lain, you buat dulu semua, settlekan. You tetapkan pukul apa sampai pukul apa untuk kerja takaful. Tiap hari, walau 1 jam pun dah cukup dah. Tapi memang you kena tetapkan waktu bekerja untuk takaful, baru boleh. Kemudian kedua, you kena buat tanggungjawab. Tanggungjawab apa tadi? Se-cycle tu. Kena ada prospecting, kena ada approach, kena ada pergi presentation, kena ada closing. Itu ialah kita punya tanggungjawab tadi. Itu je tanggungjawab kita. Ketiga, selesaikan masalah. Memang akan ada masalah banyak bila you buat bisnes. Bisnes apa pun akan ada masalah. You kena selesaikan. Potongan tak berjaya, you selesaikan. Borang tak lengkap, you kena completekan. Punya medical report dia kena dapatkan. Ini semua masalah-masalah yang kita akan hadapi nanti. Selesaikan. Bila kita selesaikan masalah ni, kita ada masa untuk bekerja, kita buat tanggungjawab kita, insya-Allah dia akan jadi income. So 3 benda ni kena betulkan: product knowledge, concept knowledge, plan your activity. Apa benda nak aktiviti nak buat? Bincang dengan leader. Tanya leader, bos, apa aktiviti kita orang ni? Saya nak buat apa ni? Macam mana saya nak close case ni? Macam mana saya nak tambah prospek saya? Push your leader untuk buat benda ni. Biar leader tu terkapai-kapai kan. Nanti dia orang tak tahu, dia tanya saya jatuh. Macam saya ni, saya tak buat aktiviti. Bila dah close, tiba-tiba sebulan je bayar, bagi tahu banyak. Inilah kena buat fact finding tadi. Kalau kita jangan orang gaji 800, kita pergi closekan 200 sebulan. Tak betul lah fact finding. Jadi sebulan je. Okay? Sebahagian daripada survey after survey. Yes, betul. Okay. So, saya rasa sampai di sini saja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Hakim nak tanya, Hakim? Tak ada? Kalau nak tanya, boleh tanya. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Cik, saya nak bertanya lah. Kalau sekiranya kalau kita nak approach non-Muslim tu, first that kita kena buat macam mana, Cik? Apa yang ayat ataupun communication yang perlu kita guna yang terbaik lah, yang mana Cik pernah buat untuk close non-Muslim? Sama juga non-Muslim. Okey, untuk produk takaful ni tak ada limitation untuk Muslim atau non-Muslim. Kita di klien dan non-Muslim, especially rakan-rakan niaga kita di Sabah yang sekarang sangat bergerak aktif. Banyak sangat diorang bawa polisi-polisi yang bukan non-Muslim masuk ke ikhlas ni. So sama juga. Sebenarnya kalau kita belajar konsep perancang kewangan, dia tak ada beza sangat dengan yang konvensional dengan Islamik. Cuma Islamik kita kena pilih yang Islamik lah daripada segi investment. Kemudian kalau lepas kematian ada will writing untuk non-Muslim, kita ada wasiat. Sebenarnya lebih kurang sama. So, approach kita lebih kepada tentang penggantian pendapatan ataupun income protection. Boleh tanya dia, sekarang ni you dah ada buat, dah ada sesiapa jaga kat daripada segi, ada sesiapa bagi advice daripada segi bagaimana nak merancang kewangan dengan lebih komprehensif, ataupun you dah ada start tak dengan income protection, ataupun you dah ada start tak dengan medical punya plan. Boleh tanya benda-benda gini lah. Tak adalah. Dia sama je. Tak ada beza apa. Cuma yang Muslim kita mungkin boleh cakap lah kenapa nak kena, marilah kita bincang pasal perancangan kewangan Islam secara total kan. Kita boleh cakap itu. Tapi kalau non-Muslim, dia still sama juga. Dia kena buat perancangan kewangan juga. Sebab dia orang selepas mati kat Malaysia ni, kita memang ada peraturan tu. Selepas mati semua harta-harta kita akan dibekukan dan perlu melalui pengurusan harta, pencairan harta dan sebagainya. Cuma non-Muslim dia punya undang ke mahkamah saja. Dia buat undang-undang dia ada civil saja. Dan orang Islam dia ada 2 undang-undang, satu civil, satu lagi syariah. Dah selesaikan civil punya hutang piutang, apa lagi? Hak-hak semua, waris dah clear, terus boleh, kalau non-Muslim dia terus boleh bagi kepada waris.
Tapi kalau kita kena pergi ke syariah pula, iaitu faraid dan sebagainya. Okey? Okey Hakim. Okay, Cik jelas. Alright. Semua clear tak soalan saya? So kalau tak ada apa-apa lagi, boleh kita rasa kita stop dulu program kita ini, tertangguhkan. Tapi saya nak beritahu, jangan segan, jangan rasa malu. You all boleh push you all punya leader masing-masing. Tanya sampai kalau tak apa tak faham, tanya. Kalau tak ada apa aktiviti, tanya, beritahu. Saya tak ada aktiviti ni cik, saya tak ada aktiviti ni cik. Tolong bantu saya dengan aktiviti. Sebab saya nak you all senang benda ni daripada bawah ke atas. Bawah bergerak kan, dia pun terpaksa gerak juga. Jadi semua orang bekerja dan insya-Allah kita akan dapat, semua dapat manfaat yang sama-sama. So, terima kasih kepada yang sudi luangkan masa hari ini. Insya-Allah kalau tak dapat banyak, dapat sikit tapi cuba amalkan. Saya harap sesuatu akan berubah dalam hidup you all. Dan tolong jaga kesihatan, pastikan penjarakan sosial, kita sama-sama doa supaya pandemik ni dapat selesai. Kepada yang belum daftar lagi untuk ambil vaksin, sila daftar. Saya pun belum daftar lagi. Okey. Okay. So, saya kembali kepada kita punya BDI Encik Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, terima kasih banyak-banyak Cik Husaini atas perkongsian sebenarnya tadi berkenaan dengan kita punya tajuk untuk minggu pertama ni, berkenaan dengan mindset. Jadi secara kesimpulannya kita harus ingatkanlah bahawasanya kita bila kita join di Ikhtisas ni, kita kena betulkan kita punya mindset kita untuk sebagai minda usahawan lah. Alright. So dan juga kita kena betulkan attitude kita, barulah kita boleh jalankan perniagaan dengan ikhlas ya. Jadi sebelum tu saya nak ingatkan untuk kita punya next session pada minggu hadapan, pada hari Sabtu pada di hari dan waktu yang sama ya. Jadi minggu hadapan kita akan cover untuk topik product knowledge ya. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya tutup dulu kita punya majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Okey, boleh tak saya nak minta semua untuk onkan video dulu untuk saya screenshot gambar. Cik Husaini boleh tolong stop sharing tu. Alright. Okey, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Okey, ada lagi sekejap . Okey. 1, 2, 3. 4 kali semua. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Cuba buka daripada lawa-lawa pun. Okey, selesai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa hari Senin ni kami kongsi pukul 8.30 malam. InsyaAllah. Terima kasih Cik Husaini. Terima kasih.